Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah bersama-sama kita berselawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kuliah kita pada malam ini dan pada hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 pada muka surat 62 kitab tuan-tuan. An Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma sallaya fi as-safinati qa'imaini wa qala al-Hasan tusalli qa'iman ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقائدا. عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله عنهما صليا في السفينة قائمين وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقائدا. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua bersolat di dalam sampan dalam keadaan berdiri, menambah
penerangan tersebut, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu berkata, boleh engkau untuk solat di dalam sampan dalam keadaan berdiri, selagi mana engkau tidak memberatkan sahabat-sahabatmu. Dalam keadaan itu engkau ikuti sahaja ke mana sampan itu menghala. Jika susah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Keterangan daripada hadis Jabir bin Abdullah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1540 hadis. Dia berperang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 peperangan. Dan satu ketika dia bersama-sama dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Bersembahyang keduanya di dalam sampan dalam keadaan berdiri. Maka daripada perbuatan kedua sahabat ini, apa hukumnya sembahyang di atas sampan? Apa hukumnya sembahyang di atas sampan? Melalui hadis ini maka dapatlah kita fahami bahawa harus hukumnya solat di atas sampan, kan? Kalau boleh ada daratan yang boleh kita jumpa, kan? Kita nak kembali ke daratan, boleh kembali ke daratan sembahyang, kan? Sembahyang di daratan. Kalau tidak, apa hukumnya? Harus hukumnya solat di atas sampan. Dia ada berkait juga dengan solat di atas kenderaan. Ada beberapa hukum di sana solat di atas kenderaan. Bagaimana pula dengan solat di atas kenderaan? Kita sembahyang atas kereta, kita sembahyang atas motor, kan? Boleh tak? Boleh. Memang boleh. Sembahyang fardu boleh tak? Kan? Maka insya-Allah akan kita bahaskan, cuba kita fahami dalam masalah ini, kan? Akan diterangkan insya-Allah, saya cuba terangkan, kan? Adapun sembahyang fardu, kalau sebaik-baiknya kita mampu, maknanya kita mampu untuk berhenti di bahu jalan ataupun di kawasan-kawasan perhentian, maka sebaiknya kita berhenti untuk menunaikan solat fardu. Sembahyang sunat tak ada hal. Kalau kita nak sembahyang sambil kita bawa kereta tak berhenti-berhenti, boleh, kan? Okey, dalam hal ini telah berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu, engkau berdiri sembahyang selama tiada engkau mendatangkan kesusahan ke atas kawan-kawan engkau berpusinglah bersamanya. Tetapi jika susah berdiri dan menyusahkan ke atas kawan-kawan engkau, dan susah pula bagi engkau disebabkan berpusing kepala ataupun takut akan karam sampan tersebut, maka ketika itu sembahyanglah duduk dan tiada berkehendak kepada mengulangi jika sembahyang itu menghadap kepada kiblat. Kan? Jadi pada malam ini kita mendengar satu hadis, kan, daripada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, Jabir bin Abdullah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, kan, mereka berduanya sembahyang di atas sampan. Dan dalam hadis ini juga diterangkan bahawa mereka solat mereka itu dalam keadaan berdiri. Solat merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam, selepas daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solat ini merupakan ibadah yang wajib dilakukan, tidak kira dalam apa jua keadaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103 yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Pernah dibahaskan sebelum ni, kan? Berapa ramai yang Allah Subhanahu wa taala uji saudara-saudara kita ketika mana mereka dalam keadaan sakit, kan? Allah uji dengan musibah, mereka masih lagi lalai, masih lagi lupa kepada Allah, masih lagi meninggalkan solat, kan? Satu suruhan ataupun satu perintah daripada Allah kepada kita yang tidak akan terhapus, iaitu perintah menunaikan solat.
Kalau tak mampu berdiri dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu duduk dalam keadaan baring. Kalau tak mampu dalam keadaan baring, dengan menggerakkan isyarat mata. Kalau tak mampu juga menggerakkan isyarat mata dengan hati. Kalau tak mampu juga dengan hati, mati. Itu je. Kan? Jadi solat ni dalam apa keadaan pun adalah wajib. Wajib ditunaikan, terutamanya solat fardu lah. Kan? Maknanya Allah mentaklifkan, mewajibkan pada kita solat fardu tu mesti ditunaikan dalam apa jua keadaan, macam mana pun. Nak solat pakaian kotor, macam mana? Bersihkan pakaian. Ada najis, macam mana? Syarat menghilangkan najis, hilangkan bau, rasa dengan warna. Hilang tiga-tiga tu boleh solat tak? Baju basah Ustaz. Baju basah. Panjang tak waktu zuhur tu? Panjang. Kan? Jemur sekejap, tak ada baju spare, memang tak ada Ustaz. Kan? Ni orang yang banyak alasan ni kan. Maidin dekat je. Kan? Jadi wajib tak untuk ditunaikan solat itu? Wajib. Kena tunaikan macam mana pun. Kalau kena najis, kena taik burung, hilangkan. Hilangkan tiga sifat tu. Kan? Bau, warna dan rasa. Kemudian dalam keadaan basah tu boleh solat tak? Solatlah. Kalau basah tu tak banyak, kan? Maknanya boleh ditunaikan solatlah. Maka di sini dalam apa jua keadaan, solat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan. Sebagaimana maksud ayat tadi, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Zuhur dengan asar ada waktunya. Zuhur ada waktu masuknya, ada waktu luputnya. Asar ada waktu masuknya, waktu luputnya. Maghrib masuknya dan waktu luputnya. Begitu juga dengan isya, dan begitu juga dengan solat subuh. Kan? Selalu ustaz-ustaz, ustazah, cikgu-cikgu kat sekolah tanya anak murid, kau semayang tak pagi tadi? Semayang cikgu. Kau semayang apa? Semayang subuh ke semayang subuh gajah? Ada pula lagi cikgu tanya semayang subuh dinosaur. Tak ada istilah subuh gajah, subuh dinosaur, tak ada. Kan? Ustaz, saya tertidur Ustaz, tapi bila saya bangun Ustaz, saya terus solat. Boleh tak? Boleh. Selagi mana kau tertidur, selagi itulah rufi'al kalam an salasah. Kan? Maknanya tidak dicatatkan ke atas kita, kan, akan perbuatan mukallaf ni, kan, dalam tiga keadaan. Antaranya ialah ketika mana kita tidur. Kita tidur, kan, terluput waktu solat. Bukan tak bangun, memang tak sedar langsung. Kan? Maka bila bangun terus solat. Jangan terus bangun-bangun je, Allah, dah lepas subuh, dah buat terus mandi, terus buat tak tahu pergi sekolah, pergi kerja. Kan? Tak. Makna kalau dah bangun-bangun tu memang dah terlebih daripada waktu subuh, maka wajib juga untuk menunaikan solat subuh. Kan? Begitu juga orang yang sibuk bekerja, sibuk mesyuarat sana mesyuarat sini, sampaikan masuk waktu asar pun dia tak sedar lagi zuhur tu dah masuk. Kan? Maka dia perlu bersegera menunaikan solat zuhur. Kalaulah memang tak sedar juga, dia lengah-lengahkan dengan kerja, maka dekat situ ada amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maknanya jangan dilalaikan solat. Kalau tidur gila, kan, masuk waktu zuhur dia jadi gila, maka tidak dikira kewajipan ke atasnya untuk menunaikan solat. Tapi dalam sebelum masuk asar, dalam 10 minit switch dia okey balik, ada berbaki masa tu, wajib pada dia untuk menunaikan solat zuhur tersebut. Sebab ada baki masa tu. Melainkan dia gila daripada zuhur sampai asar, memang tak, switch dia memang tak pusing balik dah, memang gila selama-lamanya. Kan? Maka gugur atasnya perintah solat. Kan? Berbalik kepada persoalan di atas, solat di atas sampan atau perahu ketika memancing bukanlah alasan untuk tidak mengerjakan solat fardu. Ini kerana
solat merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah ahli kamu untuk menunaikan solat dan bersabarlah ke atasnya. Nak Alia bangun sembahyang, tak bangun juga. Alia bangun solat 15 minit, tak bangun juga. Alia bangun solat, tak bangun. Alia bangun solat. Kan? Hendaklah kita bersabar dalam memerintahkan ahli keluarga kita menunaikan solat. Jangan anak tak bangun solat, kan? Anak tu dia lemah nak bangun solat, kan? Kenanglah kita masa muda-muda dulu. Macam tu juga mak ayah kita, kan? Habis anak tekak semua terkeluar semua nak suruh kita solat. Maka hendaklah kita bersabar, kan? Dalam memerintahkan orang untuk mengerjakan ibadah ni kena banyak sabar. Apatah lagi dalam perintah solat. Sebab ada dalil kat sana, surah Taha ayat 132, dan perintahkan ahli kamu untuk menunaikan solat dan bersabarlah ke atasnya. Sabar dalam menunaikan perintah tersebut. Nak ngajak anak untuk solat ni kita kena banyak bersabar, kan? Kena latih, kena kerap banyak kali bercakap, kan? Mengambil wuduk ketika di atas perahu maupun sampan dengan menggunakan air laut adalah dibolehkan. Kan? Tahu kan 7 jenis air, kan? Termasuknya air laut yang suci lagi menyucikan, kan? Ini kerana air laut merupakan air yang boleh digunakan untuk bersuci, serta dapat menghilangkan hadas kecil bagi menyempurnakan solat. Dr. Muhammad Zuhaili di dalam kitabnya menyatakan air yang suci dan menyucikan ialah air hujan, air laut, air sungai, air telaga, air mata air, air salji. Boleh rujuk dalam Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Menunaikan solat di atas sampan ataupun perahu adalah sah sekiranya memenuhi syarat serta rukun solat yang ditetapkan. Dengan menunaikan kewajipan seperti menghadap ke arah kiblat seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan? Maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Surah Al-Baqarah ayat 150. Maka berdasarkan daripada dalil inilah, sekiranya kita mampu dalam keadaan kita menunaikan ibadah ini tiada halangan, maka hendaklah kita, antara syaratnya, hendaklah kita menghadapkan muka kita menghadap kepada Kaabah. Menghadap kepada Kaabah. Kan kita tahu Kaabah tu di mana? Di Makkah. Di Makkah. Sekarang ni zaman teknologi, macam-macam ada, kompas ada, kan? Ukur lagi, kan? Dah jabatan mufti pun ada buat pergi rumah ke rumah, kalau nak confirm lagi kat mana darjahnya, kan? Maka boleh dapatkan perkhidmatan tersebut. Begitu juga dengan kewajipan untuk berdiri sekiranya tidak terdapat sebarang keuzuran dan halangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk, kan?
Dr. Muhammad Zuhaili di dalam kitabnya menyatakan ayat di atas adalah ayat perintah untuk berdiri dan ia merupakan satu kewajipan, dan ayat ini bermaksud tidak diwajibkan ke atas kamu berdiri melainkan ketika melakukan solat. Sebab itu dalam solat fardu syaratnya kita wajib berdiri. Mula-mula kita kena berdiri. Dalam mengangkat takbir tu kita kena berdiri. Selepas daripada berdiri tu barulah kita duduk pada kerusi kita, kan. Disebabkan orang yang ada masalah uzur, masalah lutut sakit, kan. Itulah satu ketikanya semua kita akan merasai saat macam tu, akan merasai sakit yang sebegitu. Begitu jugalah pengusi, kan. Waktu mula-mula nak bina surau ni, antara perkara yang diperhalusi ketinggian lantai surau ini. Pengurusi duduk berpengurusi dengan beberapa orang ustaz. Saya ingat lagi kat luar masa tu, baru tapak, belum surau ni, baru tapak masa tu, kan. Antara pesanan, kan, kami para asatizah, kan, Ustaz Bahtiar ada, saya ada, kan, kita tak payah buat surau tinggi-tinggi, kan. Tak payah buat surau tinggi-tinggi. Sebaik-baiknya cukup satu kali melangkah aja pun dah memadai. Tapi masa tu hasrat pengusi dia besar lagi, visi dia. Dia kalau boleh orang boleh berlunjur, dah tak ada dah benda yang dia nak buat semua, dah tak ada, kan. Kalau boleh orang boleh berlunjur kaki dekat tepi taman ni. Dia kata orang baca Quran, ustaz, dia sedap berlunjur kaki. Kita baca Quran suruh duduk dekat saf, dia kata baca Quran berlunjur kaki. Tak apalah, kita ambil lah pandangan-pandangan, kan, meraihkan segala pandangan, kan. Jadi itulah kadar tingginya. Dan di antaranya saya kata, Haji, kalau nak jadi surau yang mesra OKU, sebab masjid-masjid semua dibina berdasarkan kepada kriteria berikut. Mesra OKU, antaranya tempat wuduk kawasan dalam, khas ada tempat OKU, kena ada rem OKU. Saya kata bukan khas untuk OKU. Berapa ramai lah OKU yang nak solat dalam surau, dalam masjid, betul tak? Bukan semua orang tu OKU. OKU tu minoriti. Tetapi kita ni, Haji, bakal jadi OKU. Time tu gelak Haji Nasir. Kata, ya, saya kata masa tu umur baru berapa je, 30 lebih je, kan. Baru 30 lebih masuk. Saya cakap, Ji, nanti rasalah, Ji, Haji dah umur 40, saya kata, rasalah masuk nanti umur 40, Ji, kita nak manjat tangga surau pun kita rasa nak berpegang je, nak berpaut pada railing tu, kan. Railing je tak siap-siap lagi, Haji tak buat. Kan. Jadi nak mesra OKU ada makna tak semua orang akan pakai tangga. Akhirnya bukan orang tua-tua yang turun ikut situ, saya tengok budak-budak yang seronok turun ikut rem tu, bukannya orang tua-tua, kan. Begitu juga kita ada tandas khas untuk orang kurang upaya. Satu ketika kita akan ada kelemahan-kelemahan itu, kan. Yang sikit-sikit pergi surau asyik nak terkucil, kan. Faktor umur, memang faktor umur akan membuatkan kita merasai semua tu. Sebelum ni belajar fiqah main-main. Belajar fiqah main-main, kan. Belajar fiqah, ya ke ni, dengar tak. Bila dah merasai waktu tu baru rasa nak mendalami fiqah tu betul-betul, kan. Begitu juga kalau kita tak keluar negara, kita tak tahu dalam keadaan sejuk tu, kan. Sejuk tu boleh masuk sampai ke tulang rasanya, kan. Dan disebabkan kerana sejuk tu, kadang-kadang kita punya tak boleh terkawal, rasa nak kencing je, padahal kalau duduk dalam keadaan biasa ni okey, tapi bila kena musim sejuk, ya Allah, sikit-sikit nak jadi wuduk, sikit-sikit nak kena perbarui wuduk, sebab asyik pergi toilet je, kan. Lagi satu sebenarnya pun tak bagus juga sebenarnya nak ambil wuduk setiap kali musim sejuk, kan. Nak ambil berulang-ulang kali, kan. Sebab setiap kali bila nak ambil tu, air yang sejuk tu kena pada tubuh badan kita, bukan adanya pemanas, bukannya ada heater pada setiap masjid ataupun surau-surau di Mesir ataupun di mana-mana tempat, kan. Jadi itu pengalaman ketika bermusafir. Jadi berdiri, kan. Mesti berdiri ketika mengangkat takbir tu, mesti berdiri. Selain itu, hadis yang diriwayatkan
Imran bin Husain mempunyai penyakit buasi. Lalu beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan solat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, solatlah secara berdiri, dan sekiranya tidak mampu maka duduklah, dan sekiranya tidak mampu solatlah secara berbaring. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam An-Nawawi menerangkan berkenaan dengan solat ketika di dalam sampan ataupun perahu, diwajibkan untuk berdiri sekiranya tidak berlaku keuzuran, serta kewajipan untuk menghadap kiblat. Maknanya kalau boleh berdiri pada mula-mula nak angkat takbir tu, kita berdiri, kan? Kalau kita berdiri je tu huyung hayang sampan tu, huyung hayang sampan tu tak besar, kan? Sampan berapa kaki yang paling mula-mula? 6 kaki, 8 kaki, 12 sudah kaki panjang dah tu. 6 kaki ada. Yang pernah duduk dalam sampan lah, kan? Sebab saya tak minat mancing kan? Jadi kalaulah berdiri tu tak menyebabkan sampan tu terhuyung hayang, kan? Tak menyebabkan kita sampai mudarat, sampai jatuh ke dalam air, maka berdirilah, kan? Ini seperti yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya. Sekiranya melakukan solat fardu di atas kapal ataupun sampan ataupun perahu, tidak harus baginya meninggalkan rukun berdiri. Tidak harus baginya meninggalkan rukun berdiri, seperti mana ketika berada di daratan. Ini juga pendapat yang dinyatakan Imam Malik dan Imam Ahmad. Pendapat Imam Abu Hanifah harus untuk tidak berdiri ketika kapal bergerak. Waktu sampan bergerak memanglah, kalau berdiri memang tak boleh, kita pun tak boleh apa? Tak boleh nak stabilkan sampan tu, kan? Begitu juga pandangan di dalam mazhab Syafi'i menyatakan sekiranya berlaku keuzuran seperti mabuk laut dan selainnya, maka diharuskan untuk solat duduk. Saya ingat lagi, saya sekolah di Ma'had Ihya Al-Karim, kan, Tanjung Bidara. Di sana 6 tahun menimba ilmu, kan, menimba ilmu bahasa Arab, kan, segala ilmu, kan, dan di sana juga ilmu tentang kehidupan, bergaul dengan masyarakat setempat. Allahyarham Ustaz Abu Hay bawa saya turun ke laut, saya ingat lagi. Mabuk, memang mabuk, kan. Dan tu nak rasa nak balik ke darat cepat je, kan. Tapi bila saya naik bot pergi ke Pulau Pangkor, tak mabuk pula, kan. Mungkin sampan ni dia berbeza sikit, kan, perahu ni dia berbeza sikit. Berlaku keuzuran seperti mabuk laut dan selainnya, maka diharuskan untuk solat duduk. Dan sekiranya berubah arah kiblatnya kerana tiupan angin, maka wajib ke atasnya untuk menghalakan semula ke arah kiblat semula. Itu pandangan di dalam mazhab Syafi'i, kan? Dan sekiranya tidak dapat menyempurnakan salah satu daripada rukun seperti tidak dapat menghadap kiblat atas disebabkan keadaan tertentu, maka dituntut untuk solat hormat waktu. Solat hormat waktu dalam mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menyatakan, mengikut pandangan mazhab Syafi'i, sekiranya ketika menunaikan solat fardu akan tertinggal ketika musafir atau takut sekiranya turun dari tunggangan untuk menghadap kiblat, maka akan terputus hubungan dengan kumpulannya atau dirinya dan hartanya terancam, ada darurah kat situ, maka tidak harus meninggalkan solat sehingga keluar pada waktunya, bahkan dituntut untuk menunaikan solat hormat waktu. Itu dinamakan solat hormat waktu. Menunaikan solat hormat waktu di atas tunggangannya dan wajib untuk mengulang sembahyang itu bila mana dia berada dalam keadaan aman, dah sampai di tempat yang dia rasa aman dan tak ada dah lagi mudarat pada dirinya, maka dia kena qada solat semula, kan? Solat semula sembahyangnya itu. Dan berbalik kepada persoalan tentang solat di atas sampan, dapat disimpulkan berdasarkan dalil dan nas yang diberikan bahawa memancing atau menangkap ikan itu bukanlah suatu alasan untuk meninggalkan solat. Oleh itu bagi pemancing, tukang joran ke siapa-siapa, sebaiknya tahu cara-cara untuk melakukan solat di atas perahu
bagi memenuhi kesempurnaan tuntutan solat. Ya, orang mancing ni, waktu saya tak suka dua perkara je, minta maaf je saya tak suka memancing, dan saya tak suka bola. Bola pula. Saya tak suka main golf. Dua perkara saya tak suka. Sebab dia lama. Kan? Dia lama. Memancing ni dia tak pernah orang mancing sekejap. Sebab kawan-kawan pernah bawa saya pergi memancing, tapi memang bukan minat kita lah. Bukan minat kita. Satu lagi main golf je. Sebab dia lama. Sebab ada juga kawan-kawan ngajak juga, tapi minta maaf lah, memang saya tak minat. Kan? Yang pertama, mengambil wuduk dan membersihkan pakaian yang terkena najis dengan menggunakan air laut adalah diharuskan kerana ia termasuk di dalam air mutlak. Itulah, kalau pakaian kena najis, bersihkan saja pakaian. Bila pakaian tu dah dibersihkan, najis dah dihilangkan daripada pakaian itu, maka pakaian itu boleh digunakan untuk kita beribadah, terutamanya untuk menunaikan solat dan mengambil wuduk. Jangan solat atas perahu lupa ambil wuduk pula kan. Kan punyalah air laut. Syarat untuk tayamum tu tak ada, gugur kat situ. Sebab apa? Laut seluas-luasnya, mana datang nak tayamum kan? Air mutlak kat situ ada kan? Maka kena ambil menggunakan air laut. Janganlah pula pergi dihulurkan badan tu, sampan tu macam tu, dihulurkan badan tu, ambil air semayang macam tu kan. Mau terjatuh ke dalam laut. Ambillah satu cebok. Orang Perak panggil cebok, orang Melaka panggil apa? Gayung. Teringat arwah tok saya panggil cebok. Kita Melaka cebok tu perbuatan kan. Dia panggil cebok. Tok saya orang Kuala Kangsar kan dulu, arwah tok saya, dia pergi ambil cebok. Kita cebok ni perbuatan, mencebok kan, menggunakan gayung. Rupanya cebok tu gayung kan. Jadi gunakanlah gayung ke kendi ke apa saja yang ada untuk berwuduk kan. Solat mesti dengan menghadap kiblat. Jika mampu untuk mencari arah kiblat, maka kita kena menghadap kiblat. Dalam bab hal kiblat ini, merujuk pada kitab Ibanat al-Ahkam Syarah Bulughul Maram Subulus Salam kan? Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin fa ashkalat alaina al-qiblatu fa sallayna falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu sallayna ila ghairi al-qiblah fa nazalat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, akhrajahu Tirmizi wa dha'afu. Daripada Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi lailatin muslimatin, dalam keadaan satu malam yang begitu gelap gelita. Kita bawa kereta tak pernah lagi malam gelap gelita. Beberapa malam ni je lah payung rumput berdana gelap gelita kan. Masuk daripada bawah lampu ada, masuk kawasan lepas Melati gelap, lampu semua tak ada kan. Itu pun tak gelap, masih ada lampu-lampu rumah kan. Lagi satu gelap gelita pengalamannya, lalu di kawasan saya dulu tu lah belajar di Ihya Karim Tanjung Bidara, zaman tu memang tak ada lampu dulu. Lalu kawasan Sungai Udang tu, hutan simpan, tak ada lampu. Sekarang ni hutan simpan ada lampu, dah cantik dah terang dah kan. Nabi SAW dengan sahabat melalui kawasan padang pasir yang gelap gelita. Bila dikatakan gelap gelita dalam hadis, maksudnya apa? Cahaya bulan tak ada, bintang pun tak ada. Maka berjalanlah Nabi dan para sahabat dalam keadaan gelap kan. Fa ashkalat alaina al-qiblatu fa sallaina. Apapun fa ashkalat, kami merasa kebingungan dalam menentukan arah mana kiblat ni. Sebab ketika bermusafir, Nabi SAW kan,
Kan begitu berilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu ke arah mana nak tengok kiblat. Kan dia ada bintang-bintang tu, berpandukan kepada bintang di langit, maka tahu itulah arah kiblat. Ni maknanya malam gelap gelita, bintang tu pun tak ada. Maka para sahabat dalam hadis ini, Amir bin Rabi'ah mengatakan, kami merasa bingung ni dalam menentukan arah mana kiblat ni. Apapun fasallaina, wala apapun kami mendirikan solat. Kalau ikutkan tadi dalam mazhab Syafi'i, maknanya kita mesti tentukan arah kiblat, menghadap kiblat dengan yakin menghadap kiblat. Kan? Tapi dalam hadis Nabi SAW ni, dalam satu keadaan sahabat kata, dalam gelap gelita ni, macam mana nak tentukan kiblat? Kan? Bintang pun tak ada ni. Maknanya Nabi dan para sahabat berjalan dalam keadaan cahaya malam yang tak ada. Tapi tetap mendirikan solat. Ketika matahari sudah terbit pada keesokan harinya, fa ashkalat alaina alqiblatu fasallaina falamma tala'atis syamsu iza nahnu sallaina ila ghairil qiblah. Ketika matahari sudah terbit pada keesokan harinya, ternyata solat kami malam tadi itu tidak menghadap ke kiblat dengan betul. Ini kata Amir bin Rabi'ah. Maka turunlah firman daripada Allah Subhanahu wa taala, kan, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana sahaja kamu hadapkan muka, di situlah wajah kekuasaan Allah. Suratul Baqarah ayat 115. Maka dalam keadaan rusak, dalam keadaan kita tak dapat menentukan arah kiblat, kan, kalau kita atas sampan tadi memancing, tengok pada bintang, jujuran bintang, kalau kita boleh pusingkan, kan, kita boleh menghadap kiblat, sebaik-baiknya kita menghadap kiblat. Kalau kita risau dalam keadaan kita nak pusing tu, ombak yang datang tu kuat, air tu, kan, bergalun-galun, maka jangan kita maknanya seboleh-boleh kita nak pusingkan juga. Kita dah tahu ada mudarat nanti, seboleh-boleh nak dipusingkan juga, akhirnya terlongkop dua-dua, jatuh ke dalam laut. Maka hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Makna hadis, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya menghadap kiblat ketika mengerjakannya di tempat bermukim. Tempat bermukim apa? Tempat kita ni. Tempat kita bermukim ni, kan? Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah mukamu ke arah masjidil haram. Dan fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana sahaja kalian berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Namun barang siapa yang merasa kebingungan dalam menentukan arah kiblat kerana gelap, mendung atau faktor-faktor mudarat yang lain, maka dia wajib memperhatikan tanda-tanda yang ada di sekelilingnya dan menelitinya. Kemudian solatlah dengan menghadap ke arah yang dia yakini sebagai arah kiblat. Cukup dengan dia yakin kat sana, kan, kat sana Arab Saudi, kat sana, cukup dia yakin, kan. Jika kesilapan tersebut diketahui ketika masih dalam waktu solat, maka dia wajib mengulang semula solatnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam keadaan dia dah aman tadi, dan dia ketahui bahawa salah kiblat ni tadi, kan, maka wajib, ada waktunya lagi, masih ada berbaki, wajib bagi dia mengulang semula solatnya itu, kan. Tetapi jika waktu solat telah lewat, maka tidak wajib baginya mengulangi solat itu. Jika seseorang solat tanpa berusaha mengenal pasti terlebih dahulu arah kiblat dan ternyata dia salah dalam menentukannya, maka secara mutlak solatnya wajib diulangi, sama ada waktu solat masih wujud atau sebaliknya, kan? Menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat bagi sahnya solat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah dalam solat sunat ketika dalam perjalanan, sama ada bagi mereka yang berjalan kaki maupun yang berkenderaan.
Orang yang berkenderaan dibolehkan solat menghadap ke arah mana kenderaan itu mengarah atau menghadap dengan syarat tertentu yang telah disebutkan di dalam kitab fiqh secara terperinci. Dalam kaitan ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ke arah mana pun kalian menghadap, maka di situlah wajah Allah, kekuasaan Allah. Nabi SAW pernah mengerjakan solat sunat di atas kenderaannya ketika baginda kembali dari Mekah menuju Madinah setelah mengerjakan haji wada, kan? Dah masuk waktu je. Dah masuk waktu. Dan insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam bab solat atas kenderaan ini pada minggu hadapan insya-Allah. Cukup tadi dalam perbahasan solat di atas sampan ataupun perahu tadi, kan? Maka kalau kita boleh menghadap kiblat, kita hadapkan wajah kita ke arah kiblat. Jika sekiranya ada mudarat dalam keadaan laut bergelora ke ataupun dalam keadaan yang tak aman, kan, maka hadaplah ke mana-mana yang kita yakini. Yakini kiblat, kan? Maka solat kita tak boleh ringan-ringankan. Tunggu-tunggu dululah, kan? Apabila masuk waktunya, hendaklah ditunaikan segera. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah ataupun yang kurang itu adalah kelemahan diri saya dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.